Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada rakan-rakan serta sidang penonton sekalian. Syukur, Alhamdulillah dan terima kasih kepada rakan-rakan kerana dapat meluangkan masa bersama kami dalam mengupas dan membincangkan tentang amal kesihatan pergigian. Sebelum itu, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saya akan perkenalkan diri dan panel-panel yang terlibat pada hari ini. Saya Dr. Muda Adam Zari bin Abdullah Zawi selaku moderator pagi ini. Panel pertama kita iaitu Dr. Muda Nur Batrisha Balkis binti Doramli dan panel kedua iaitu Dr. Muda Muhammad Adam bin Razali. Kami merupakan ahli kelab Doktor Muda Sekolah Kebangsaan Pasir Akar. Kami berharap semoga sidang penonton sekalian akan dapat bersama kami sehingga ke akhir webinar ini. Sidang penonton sekalian, gigi sangat penting kepada kita. Perkembangan gigi terbahagi kepada dua tahap, iaitu gigi susu yang berjumlah 20 batang dan gigi kekal yang berjumlah 32 batang. Gigi susu mula tumbuh pada usia 6 bulan dan lengkap pada usia 3 tahun. Gigi kekal pula mula tumbuh pada usia 6 tahun dan lengkap pada usia 21 tahun. Mungkin ada yang tertanya-tanya, mengapa perlu sangat penjagaan gigi? Ya, sidang penonton sekalian, kita perlukan gigi untuk mengunyah makanan. Kedua, untuk pertuturan yang jelas. Ketiga, untuk penampilan rupa para seseorang supaya gigi agar kekal sihat sepanjang hayat. Sahabat-sahabat dan sidang penonton sekalian, menurut sumber National Oral Health Survey for Adults tahun 2010, 5 daripada rakyat Malaysia berumur 75 tahun dan ke atas telah kehilangan semua gigi dan 8 daripada 10 rakyat Malaysia mempunyai masalah gigi. Menurut pakar pergigian pediatri Fakulti Pergigian Universiti Malaya, Dr. Sharifah Wadiah Wafa Syed Sa'adun Tariq Wafa berkata, 70% kanak-kanak di Malaysia mempunyai masalah keras gigi. Keras gigi merupakan masalah pergigian yang jika tidak dikawal akan mengganggu rutin harian seseorang. Selain itu, masalah penyakit gusi atau periodontal, masalah mulut berbau dan gigi tidak teratur merupakan masalah pergigian yang dihadapi oleh ramai orang. Oleh itu, sama-sama kita dengar apakah amalan-amalan kesihatan pergigian yang patut kita amalkan untuk mencegah kerosakan gigi. Dipersilakan panel pertama kita iaitu Dr. Muda Nur Batrisha Balkis binti Doramli bagi memperkatakan tentang amalan-amalan yang patut kita amalkan supaya gigi kita kekal sihat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sidang penonton yang dihormati, betul apa yang diperkatakan oleh moderator. Karies gigi atau gigi yang berlubang boleh menyebabkan kita sakit gigi dan mengganggu rutin harian seseorang. Apa tidaknya, apabila kita sakit gigi, apa saja yang kita lakukan serba tak kena. Nak makan tak boleh, nak belajar pun tak boleh. Nak buat apa sahaja, semua tak sempurna kerana menahan sakit gigi. Jadi, kita mesti mengamalkan beberapa tabiat atau amalan untuk mengekalkan kesihatan gigi. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Amalan pertama yang sepatutnya kita lakukan adalah kita mesti memberus gigi setiap hari dengan sempurna dan berkesan dengan menggunakan ubat gigi berfluorida dan brus gigi yang sesuai. Brus gigi yang kita gunakan mesti lembut, saiznya sesuai dengan mulut kita. Gantikan brus gigi sekurang-kurangnya 3 bulan sekali atau brusnya haus atau kembang. Dan ingat, jangan berkongsi brus gigi.
Kawan-kawan mesti memberus gigi selepas makan dan sebelum tidur malam. Beruslah gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Kawan-kawan yang boleh menyebabkan karies gigi. Selain itu, gunakanlah floss gigi bagi mengeluarkan sisa makanan yang melekat pada plak gigi. Plak gigi ialah selaput bakteria yang boleh menyebabkan karies yang melekat pada permukaan gigi. Kawan-kawan juga boleh floss gigi sekurang-kurangnya sekali sehari, terutama sebelum tidur untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan dan plak gigi. Hati-hati ketika menggunakan floss gigi agar gusi tidak tercedera. Di samping itu, jangan lupa untuk berkumur setiap kali selepas makan. Terima kasih kepada Dr. Muda Nur Batulsyah Balkis atas penjelasan yang panjang lebar tadi. Seterusnya, kita tanya pendapat panel kedua pula, iaitu Dr. Muda Muhammad Adam Razali. Apakah lagi amalan lain yang patut kita amalkan untuk menjamin kesihatan gigi? Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera sidang penonton sekalian. Gigi sihat menjadi idaman semua orang. Selain memberus gigi, kita patut mengamalkan pemakanan yang seimbang. Terdapat 4 makanan yang seimbang untuk menguatkan gigi. Pertama, makanlah produk tenusu seperti susu, keju dan yogurt. Kerana makanan ini sangat kaya dengan kalsium. Kalsium dapat membantu menguatkan enamel gigi. Satu kajian yang disiarkan dalam jurnal General Dentistry terbitan Mei Jun 2013 oleh American Academy of Dentistry mendapati bahawa memakan keju dapat menguatkan gigi dan memberi mineral kepada gigi yang hilang akibat makanan berasid. Hal ini kerana sifat keju yang mempunyai pH yang tinggi. Kedua, makanlah makanan yang mengandungi protein seperti ayam, daging dan telur kerana dapat membantu dalam perbaikan tisu-tisu dan pembentukan tulang, yang mana ia merupakan salah satu komponen dalam bone mineral density. Ketiga, makanlah makanan yang mengandungi vitamin C yang terdapat dalam buah-buahan seperti strawberry, limau, kiwi, tembikai dan juga sayur-sayuran hijau seperti bayam, kangkung, kubis daun dan sebagainya. Makanan yang mengandungi vitamin C ini dapat meningkatkan sistem imunisasi dan juga membantu dalam mengurangkan masalah penyakit gusi. Keempat, makanlah makanan kekacang seperti bijian, badam, biji matahari, biji chia kerana mengandungi sumber mineral, lemak baik dan serat yang dapat melindungi gigi kita daripada penghasilan bakteria di dalam mulut. Akhir sekali, jangan lupa minum air kosong selepas makan kerana dapat membersihkan gigi kita. Kawan-kawan juga boleh minum jus buah tetapi tanpa gula tambahan. Dan jika kawan-kawan ingin makan snack, pastikan snack yang diambil tanpa perasa tiruan. Diet kita akan membawa perbezaan besar untuk menjelajahkan senyuman yang sihat. Terima kasih kepada Dr. Muda Muhammad Adam atas penjelasan yang cukup bermanfaat kepada kita. Bagaimanakah pula dengan rawatan dan pemeriksaan gigi? Adakah perlu dilakukan? Bagaimana ya Dr. Muda Nur Batulsyah Balkis? Ya, moderator dan sahabat sekalian, pemeriksaan oral sangat penting untuk menjamin kesihatan pergigian yang optimum. Kita mesti melakukan pemeriksaan oral sekurang-kurangnya sekali setahun bagi memastikan kesihatan mulut kita sentiasa sihat walaupun kita tidak menghadapi masalah kesihatan pergigian. Pemeriksaan oral secara berkala ini boleh mengesan sebarang masalah oral dan gigi pada peringkat awal. Sekiranya ada apa-apa yang luar biasa di dalam mulut kita seperti benjolan yang boleh menyebabkan kanser mulut, sudah tentu dapat dikesan awal dan dapat dirawat lebih awal. Sidang penonton sekalian, seiring dengan kempen kesihatan pergigian tahun ini yang sedang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan
Pergigian yang bertemakan ingat hari jadi, ingat doktor gigi. Maka, marilah kita melakukan pemeriksaan oral di klinik-klinik pergigian yang berdaftar dengan doktor-doktor gigi yang bertauliah. Janganlah pula kawan-kawan dan sidang penonton sekalian cuba untuk mendapatkan rawatan pergigian daripada fake dentist atau doktor gigi haram. Doktor gigi haram ini atau doktor gigi palsu ini biasanya melakukan rawatan di hotel, di rumah-rumah dan di kaki lima sahaja dengan bayaran yang agak murah. Mereka biasanya mempromosikan kegiatan melalui perbualan di media-media sosial dan poster. Oh, bahaya tu. Doktor palsu akan menarik minat orang ramai untuk mendapatkan rawatan daripada mereka. Katakan tidak kepada doktor palsu ya kawan-kawan. Doktor muda Muhammad Adam Razali, saya nampak ingin menambah sesuatu. Silakan. Ya, sahabat-sahabat sekalian. Kali ini saya tertarik untuk memperkatakan tentang amalan-amalan yang tidak baik untuk kesihatan pergigian dan tidak patut dilakukan. Pertama, mengambil snack atau minuman manis di antara masa makan dengan kerap. Kawan-kawan mesti ingat, makanan yang banyak kandungan gula boleh menyebabkan karies gigi. Makanan ini seperti coklat, gula-gula, aiskrim, kek dan semua jenis air minuman bergas. Kedua, amalan yang tidak patut kita lakukan ialah tidak memberus gigi pada waktu malam sebelum tidur. Sisa makanan yang tidak diberus akan melekat pada gigi, dipanggil sebagai plak. Dan jika dibiarkan tanpa diberus, plak akan mengeras dan menjadi karang gigi. Ketiga, tabiat menghisap jari kerana menyebabkan gigi tidak teratur. Gigi yang tidak teratur menyukarkan kita untuk mengunyah dan memberi penampilan yang kurang menarik. Keempat, tabiat merokok atau menghisap vape. Kerana menghisap rokok dan menghisap vape boleh menjadikan gigi berwarna kuning atau stain di gigi, atau dalam bahasa mudah, gigi karat. Hal ini juga kerana mengakibatkan nafas berbau. Selain itu, mengunyah sirih bersama kapur dan tembakau boleh menyebabkan kanser mulut. Itu sahaja yang saya nak kongsikan tentang tabiat atau amalan yang tidak patut kita lakukan. Saya harap sidang penonton sekalian mengambil berat apa yang diberitahu oleh Doktor Muda Muhammad Adam Razali sebentar tadi. Adakah apa-apa lagi yang hendak ditambah oleh Doktor Muda Nur Batusha Balkis sebagai pesanan terakhir? Nampak model berus gigi di atas meja itu? Nak buat demonstrasi ke? Oh, boleh juga saya demonstrasikan cara memberus gigi dengan betul dan berkesan bagi membuang sisa-sisa makanan dan mengelak pembentukan plak pada gigi. Okey, kawan-kawan boleh ikut bersama saya 8 langkah memberus gigi yang berkesan. Pertama, rapatkan gigi atas dan bawah. Letakkan bulu berus dari rahang atas ke bawah. Kemudian, berus dari rahang atas ke bawah. Kedua, buka mulut, berus permukaan luar dan dalam di bahagian belakang gigi atas. Ketiga, berus permukaan luar dan dalam di bahagian hadapan gigi atas. Keempat, berus permukaan mengunyah gigi atas. Kelima, berus permukaan luar dan dalam di bahagian belakang gigi bawah. Keenam, kemudian berus bahagian luar dan dalam di bahagian hadapan gigi bawah. Ketujuh, berus permukaan mengunyah gigi bawah. Dan akhir sekali, bersihkan permukaan atas lidah dengan berus gigi bagi menghilangkan bau mulut. Rakan-rakan dan sidang penonton sekalian, sayangilah gigi kita. Rajin-rajinlah memberus gigi ya. Gigi sihat, senyuman memikat. Terima kasih kepada Doktor Muda Nur Batusha Balkis atas penjelasan yang cukup mantap. Seterusnya, kita dengar pula apakah pesanan daripada Doktor Muda Muhammad Adam bin Razali. Dipersilakan.
Sahabat-sahabat kena ingat, kebersihan sebahagian daripada iman. Al-nazafatu minal iman. Islam sangat menyukai orang yang bersih, termasuk kebersihan gigi. Nabi Muhammad SAW pun amat mementingkan kesihatan gigi. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari menyatakan, apabila saat kewafatan baginda tiba, baginda tetap meminta kayu sugi daripada isteri baginda untuk bersiwak, iaitu memboros gigi. Oleh itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW wajar mengikut amalan baik baginda. Sekarang saya buka sesi soal jawab. Mungkin ada penonton yang ingin bertanya soalan. Assalamualaikum. Nama saya Haris Farhan. Saya ingin bertanya kepada ahli panel, apakah itu plak gigi? Terima kasih kepada penonton yang bertanya. Sebenarnya, isu plak gigi ini saya telah kongsikan sebelum ini. Mungkin saudara Haris terlepas mengikuti perbincangan saya tadi. Plak gigi ialah selaput bakteria yang melekat pada permukaan gigi akibat kita tidak memberus gigi. Contohnya, kita makan kek, coklat, aiskrim dan sebagainya. Dan kemudian kita tidak memberus gigi. Dan makanan-makanan itulah yang akan menjadi plak gigi. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Sofia binti Muhammad Arif Kham. Saya juga ingin bertanya soalan kepada ahli panel Dr. Muda Muhammad Adam. Apakah contoh makanan yang mengandungi vitamin C? Terima kasih kepada saudari penonton yang bertanya. Ya kawan-kawan, untuk pengetahuan sidang penonton sekalian, makanan yang mengandungi vitamin C ialah buah-buahan dan sayur-sayuran. Contoh buah-buahan yang mengandungi vitamin C ialah strawberry, limau, kiwi, tembikai dan juga betik. Sayur-sayuran yang mempunyai vitamin C pula ialah bayam, kangkung, kubis daun dan sebagainya. Untuk pengetahuan sidang penonton sekalian, vitamin C ini amat penting untuk meningkatkan sistem imunisasi badan dan juga membantu dalam mengurangkan masalah penyakit gusi. Saya berharap agar saudari yang bertanya faham tentang penerangan saya. Terima kasih. Webinar kita sudah di penghujung. Terima kasih kepada panel-panel dan penonton yang bertanyakan soalan. Banyak info yang telah dikupas dan dibincangkan untuk memberi pemahaman dan pencerahan kepada kita tentang amalan kesihatan pergigian. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita. Sebagai kesimpulannya, penjagaan gigi tanggungjawab diri kita sendiri. Sayangilah gigi supaya kekal sihat sepanjang hayat. Sebelum mengundur diri, terimalah 2 rangkap pantun dari saya. Pagi-pagi ke rumah mama, pergi memetik sekaki cendawan. Kesihatan gigi patut diutama, gigi cantik senyuman menawan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.